Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tidak ada kes baharu dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan juga memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 146 kes dengan kes yang sembuh seramai 143 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 158 hari yang lalu. Jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan ialah sebanyak 5 kes. 346 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 6,812 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 296 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 62,365 sampel. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Memberi tunjuk ajar, menaikkan semangat, menanamkan sifat kepimpinan, keusahawanan dan mandiri kepada para belia bagi menyumbang kepada pembangunan negara antara tujuan program ceramah perniagaan belia atau Youth Business Talk yang dianjurkan petang tadi. Program yang dihadiri oleh 50 peserta itu diadakan di Pusat Pembangunan Masyarakat Kampung Bolkiah. Hadir yang berhormat Penerangkaya Putera Maharaja Datuk Paduka Awang Haji Abdul Ghani, Bin Datu Pekema Dewa Datuk Paduka Awang Haji Abdul Rahim dan yang berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program diserikan dengan ceramah motivasi yang disampaikan penceramah undangan Datuk Paduka Haji Jemat bin Ampal yang antara lain mengongsikan kepada para peserta untuk meraih peluang yang ada dalam bidang keusahawanan. Program dianjurkan bersama oleh alumni peserta program dan Big BWN. My wife said to me in 2003. Yeah, 2003, and my wife said to me, I bet you're all single. Pelbagai aktiviti diadakan bagi menarik ramai para belia untuk mengunjungi masjid. Pagi tadi, Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengira Anak Damit Kampung Manggis Madang mengadakan latihan sukan memanah. Latihan dijalankan di bawah kelolaan Persatuan Ar-Rafi Archery. Taklimat dan penerangan mengenai latihan sukan memanah disampaikan oleh Pengiran Haji Ratno bin Pengiran Haji Muhammad Tahir, Pengerusi Ar-Rafi Archery. Latihan disertai oleh lebih 40 orang. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Maun, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga salah seorang ahli lembaga penasihat masjid berkenaan. Aktiviti dimulakan dengan sesi pemanasan badan. Perlembagaan Dasar Organisasi dan Peraturan (POR) Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam diketengahkan semasa bengkel memperkasa kepimpinan yang dianjurkan oleh Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Butiran lanjut mengenainya menyusul seketika nanti. Seiring dengan kemajuan teknologi, Radio Televisyen Brunei RTB terus melangkah ke hadapan dengan memperkenalkan aplikasi mudah alih RTB Go. Aplikasi tersebut membolehkan pengguna untuk mengikuti pelbagai program dan rancangan RTB dengan hanya di hujung jari walau di mana anda berada. Ikuti tinjauannya bersama kru Mojo RTB News. RTB Go membolehkan pengguna untuk mengikuti pelbagai program dan rancangan RTB
termasuk berita dan hal ehwal semasa, rancangan tempatan serta 5 rangkaian radio secara dalam talian menggunakan peranti mudah alih masing-masing. Inisiatif terbaru ini memperlihatkan kesungguhan RTB untuk melangkah maju ke hadapan seiring dengan kepesatan teknologi ketika ini. Jadi untuk aplikasi RTB Go ni kami ada VOD, live TV, radio dan juga audio podcast. Jadi sebagai contoh for VOD, kami ada menghasilkan rancangan Xcan Auda dapat saksikan hanya di RTB Go sendirilah. Selain pada itu juga kami ada Go Live di mana rancangan-rancangan yang tidak dapat Auda saksikanlah kalau sekiranya Auda sedang berjalan ke apa. Download adalah percuma. Bagi pengguna Android, bis kita bolehlah memuat turun di Google Play Store. Manakala bagi pengguna iOS, bis kita bolehlah memuat turun di App Store. RTB Go punya website itu bagus kerana ada bahan-bahan lama yang ada yang rindu lah dilihat. I love watching the video on demand one. That one is like unique to RTB kan. And the rest you can watch at RTB. Tapi that one, it's slightly syok lah melihat lah. So far I think it's bagus lah. So aku lihat pun layoutnya pun macam clean juga, macam more modernized lah. Something yang aku expect from apps nowadays lah. Ada satu show ni lah, namanya Are You Aware? Macam interested lah aku dengar bunyinya. Dengan aplikasi mudah alih ini yang menjadi pemangkin kepada transformasi digital di negara Brunei Darussalam seiring dengan perkembangan dunia penyiaran pada masa ini. Kini, Auda tidak perlu lagi bimbang jika ketinggalan mengikuti rancangan kegemaran Auda kerana RTB Go menyediakan segalanya. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Lebih 100 peserta terdiri daripada Pesuruhjaya Pengakap, Penolong Pesuruhjaya Pengakap, Pemimpin-pemimpin pengakap, Penolong-penolong pemimpin didedahkan mengenai perlembagaan, dasar, organisasi dan peraturan POR Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam semasa bengkel memperkasa kepimpinan. Bengkel sehari itu dianjurkan oleh Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Persekutuan berkenaan. Perasmian bengkel disempurnakan oleh Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Melalui bengkel ini, para peserta diberi kefahaman mengenai bidang tugas masing-masing dalam mentadbir dan mengurus, memahami peranan masing-masing berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Bengkel dihasrat dapat memantapkan lagi kepimpinan yang sedia ada ke arah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab para pemimpin. Di samping itu, melalui bengkel seumpamanya dapat memberi peluang kepada para peserta untuk lebih mampu dan berkebolehan serta bijak dalam mengurus dan mengatasi masalah yang timbul dalam menghadapi pelbagai situasi berkaitan. Dalam pada itu, menghalusi struktur organisasi Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam agar sejajar dengan perlembagaan dan dasar organisasi dan peraturan POR di samping menghalusi peranan dan tanggungjawab persekutuan antara resolusi yang dicapai semasa bengkel memperkasa kepimpinan anjuran Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Resolusi tersebut dibentangkan petang tadi pada majlis penutupan bengkel yang berlangsung di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Pembentangan resolusi bengkel turut menekankan pengukuhan dan penghayatan ke atas nilai dan kepentingan POR di kalangan ahli persekutuan dan perancangan bagi menubuhkan Akademi Pengakap. Di samping itu, resolusi juga akan mengenal pasti talent pool yang berbakat dalam pelbagai bidang serta penggubalan dan penambahbaikan sistem dan perisian latihan.
Bengkel sehari ini menambah pengetahuan para peserta akan kepentingan memiliki pengetahuan dalam mengendalikan pentadbiran dan pengurusan agar dapat memberi impak dalam mencapai hasrat Pelan Strategik Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam 2014-2024. Antara yang hadir, Awang Haji Metusin bin Orang Kaya Surah Haji Tuba yang dipertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Sebuah rumah milik warga emas dan saudara baharu di Kampung Bukit Udal Tutong dibersihkan semasa aktiviti gotong royong. Kerja-kerja kemasyarakatan tersebut dilaksanakan sebagai salah satu aktiviti kemasyarakatan yang dijalankan sempena sambutan Jubli Perak Masjid Kampung Bukit Udal Tutong. Aktiviti gotong royong yang diadakan di rumah milik Dayang Nur Hashimah binti Abdullah Baba disertai oleh ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Bukit Udal dan penduduk kampung berkenaan. Dayang Nur Hashimah 60 tahun mengalami penyakit kronik, tinggal bersama 14 ahli keluarga. Kerja-kerja kemasyarakatan seumpamanya bertujuan memupuk sifat keprihatinan dalam sama-sama meringankan beban golongan yang memerlukan di kampung berkenaan. Selain itu, aktiviti seumpamanya juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim serta ukhuwah. Perkara tersebut antara yang dijelaskan oleh Awang Muhammad Azmi bin Muhammad Yusof, pemangku Ketua Kampung Bukit Udal dan Penapar. Tempat ini dipilih memandangkan dan memikirkan keadaan tuan rumah ini, yang Nur Hashimah binti Abdullah Baba ini adalah seorang warga emas yang mana sudah pun bersara, dan juga melihat keadaan kesihatannya pada masa ini mempunyai penyakit yang kronik, dan yang mana beliau adalah salah seorang menjalani penyucian buah pinggang pada masa ini. Ini adalah salah satu bantuan yang diberi kepada beliau memenangkan kesehatannya juga, dan juga melihat pun keadaannya membantu orang yang kurang kemampuan atau. Acara diselajurkan dengan penyerahan sumbangan barangan asasi yang disampaikan oleh pemangku Ketua Kampung Bukit Udal dan Penapar. Kerja-kerja pembaikan jalan raya di Lebuh Raya Tunku Jerudong masih giat dilaksanakan pada masa ini dan dijangka siap pada 18 Oktober 2020. Sehubungan itu, penutupan sementara separuh jalan di kawasan Lebuh Raya berkenaan masih dilaksanakan bagi membolehkan Jabatan Kerja Raya melaksanakan kerja-kerja melapis semula jalan raya. Penutupan separuh jalan raya berkenaan akan bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Para pengguna jalan raya diingatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Sebarang aduan, orang ramai boleh menghubungi Jabatan Kerja Raya melalui talian Darussalam 123, Facebook dan email Jabatan Kerja Raya.